Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat sambung lagi kuliah duha kita. Sebahagian daripada ibadah, pada pelajaran kita yang lalu kita sebut doa. Doa itu adalah merupakan suatu ibadah amalan yang sangat penting. Di antara perkara-perkara yang penting di dalam ibadat ini adalah doa. Munajat, permohonan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kesimpulannya adalah sebahagian daripada ibadah. Yang keduanya wal khauf, iaitu ada perasaan takut. Sebab ibadah-ibadah ini dia ada berbentuk luaran. Seperti yang kita selalu sebut, sembahyang, puasa, zakat, haji, kita baca Quran, berzikir dan sebagainya, itu berbentuk luaran. Yang kedua, ibadah juga adalah yang berbentuk dalaman, iaitu di sudut selain daripada zikir di dalam hati, iaitu perasaan. Perasaan, ada perasaan takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya, kena ada perasaan takut di dalam hati setiap orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Wa dalilul khawfi, dalil takut, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala takhafuhum, janganlah kamu takut kepada mereka. Jadi takut kepada mereka ini, iaitu takut kepada manusia. Sebab itu saya dah sebut dalam pelajaran kita yang lalu, khauf bukan sahaja suatu perkataan yang membawa maksud takut kepada Allah, bahkan takut kepada manusia pun digunakan perkataan khauf. Fala takhafuhum, janganlah kamu takut kepada mereka, yakni manusia, wa khafuni, dan hendaklah kamu takut kepadaku, in kuntum mu'minin, sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah. Sebagai manusia, kita tak boleh lari, tak boleh elak daripada ada perasaan takut kepada makhluk. Takut kepada kubur, takut kepada sesuatu yang lebih hebat daripada kita, takut daripada bahaya, malapetaka, musibah yang akan menimpa kita, yang tu tak boleh lari, kena ada. Tetapi janganlah takut selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan takut kepada Allah. Kenalah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada segala-galanya. In kuntum mu'minin, kalau benar-benar kamu beriman kepada Allah. Jadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meletakkan ketakutan, kegurunan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada takut kepada makhluk. Jadi takut itu, apa makna takut? Yang dihuraikan oleh para ulama, al-khawfu huwa adh-dha'ru wa huwa infisalun yahsulu tawaqqu'i ma fihi halakun wa dararun aw dararun aw adha. Dia kata takut itu ada perasaan kebimbangan, kekhawatiran di dalam hati, berlakunya kepada dia itu kebinasaan, kemudaratan dan kesakitan. Itu maknanya takut. Dan ulama pula membahagikan takut ini kepada 3 perkara. Wal khawfu thalathatu anwa'in. Takut itu terbahagi kepada 3 perkara. An-naw'ul awwalu, bahagian yang pertama, khawfut tabi'i, maknanya khauf tabiat biasa. Ka khawfil insani minas sab'i wan nari wal gharaqi. Dia kata seperti takut manusia kepada binatang-binatang yang buas. Semua orang takut. Adakah takut kepada binatang yang buas ini membawa kepada syirik? Tidak syirik. Sebab bukan dia hasil daripada takut itu, dia menyembah binatang ataupun menyembah makhluk yang selain daripada Allah. Dia setakat takut je, takut di sudut perasaan. Kerana apa? Kita dah bagi tahu makna takut tadi, sesuatu kebimbangan yang boleh mendatangkan kemudaratan, kecelakaan, kesakitan kepada tubuh badan kita, sebab itu kita takut. Jadi bukan sebab takut itu membawa kepada penyembahan kepada yang lain daripada Allah. Seperti takutnya manusia kepada binatang buas, kepada api, dan juga dia tenggelam dalam air.
wa hadza la yulamu alaihi al-'abdu. Ini tidak dicela kepada hamba. Allah Ta'ala tak cela, Allah Ta'ala tak kata salah. Qala Allah Ta'ala an Musa alaihi salam alaihi salatu wassalam. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berhubung dengan kisah cerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa takut kepada Firaun. Bukan dia takut kepada Firaun, membawa kepada penyembahan pengabdian dia kepada Firaun, sekadar takut di sudut perasaan manusia biasa. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, fa asbaha fil madinati khaifan yataraqab. Maka jadilah manusia Musa itu takut di Madinah, iaitu di negeri Mesir, khaifan dalam keadaan dia takut, yataraqab, maka dia cemas. Duduk perhati di mana Firaun, takut Firaun jumpa dengan dia, Firaun akan tangkap, bunuh dia. Dia takut kepada syurtah, polis-polis, askar Firaun. Maknanya Nabi Musa pun ada perasaan takut. Dan Nabi Muhammad SAW pun ada perasaan takut. Takut sebagai manusia ini tidak salah. Ini takut yang pertama. Walakin idza kana hadzal khawfu kama dzakara Syekh rahimahullahu taala sababan litarki wajibin. Tetapi sesuatu takut sebagaimana yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini menjadi sebab meninggalkan benda yang wajib. Takut kepada manusia kepada makhluk menyebabkan kita tinggal benda yang wajib, seperti tinggal sembahyang, puasa, zakat, haji. Ataupun kita meninggalkan fi'lin muharramin, sesuatu ataupun melakukan perbuatan yang dia diharamkan. Tu tak boleh. Takut sampai buat benda haram, tak boleh. Fa huwa haramun. Maka takut sehingga meninggalkan perkara yang wajib, ataupun takut sehingga membawa kepada membuat benda yang haram, fa huwa haramun, maka perkara ini ditegah, diharamkan oleh agama. Wa dalilu qawlihi, dan firman Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga telah kita bacakan tadi, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kamu takut kepada mereka, kepada manusia, dan hendaklah kamu takut kepadaku. Janganlah kamu takut kepada manusia, dan hendaklah kamu takut kepadaku sekiranya kamu benar-benar beriman. Wal khawfu minallahi ta'ala yakunu mahmudan wa yakunu ghairu mahmudin. Dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu wa yakunu ghairu mahmudin. Jadi takut kepada Allah Taala itu dia kata yakunu mahmudan, boleh membawa kepada kebaikan, kepada pujian. Ada takut yang takut itu adalah terpuji, wa ghairu mahmudin, dan takut itu yang dikeji, yang tidak baik. Dia ada dua. Bila takut ni ada suatu takut yang dipuji, dan suatu takut yang dicela. Yang dipuji apa dia? Fal mahmudu ma kanat ghayatuhu an yuhawwila bainaka wa baina ma'siyatillahi bihaitsu yahmiluka ala fi'lil wajibat wa tarkil muharramat. Dia kata takut yang dipuji itu, apabila sesuatu takut itu matlamatnya, engkau dan juga antara engkau memalingkan antara engkau dan juga maksiat kepada Allah. Sekira-kira kamu meninggalkan perkara-perkara yang melakukan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Takut sehingga menyebabkan kita buat benda wajib. Takut kepada Allah Ta'ala sehingga kita meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka takut yang macam ini suatu takut yang dipuji oleh Allah, dipuji di dalam agama. Fa idza hasalat hadhihi al-ghayatu sakana al-qalbu wa tama'anna wa ghalaba alaihi al-farhu bi ni'matillah war raja'u li thawabihi. Dia kata maka takut yang macam ini berhasillah suatu kemuncak ketenangan di dalam hati dan juga gembira dengan nikmat Allah. Sampai suatu tahap bila kita takut ni, kita meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah, kita buat benda-benda yang wajib, dapat mendatangkan ketenangan di dalam hati. Hati ini dia tak akan tenang kecuali dengan cara mengingati Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi tenang. Kadang-kadang orang nak menenangkan hati, orang buat maksiat, buat kemungkaran, pergi disko, minum arak,
ambil sesuatu, makanan, minuman yang boleh menghilangkan akal, sebenarnya tak tenang. Lebih susah, hati kita lebih tidak tenteram. Tetapi janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kalau mengingati Allah pasti hati menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala, hati menjadi tenang. Kita gembira dan mengharapkan pahala. Takut yang membawa kepada melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka dipuji di dalam agama. Wa ghairu mahmudi ma yahmilul 'abdu 'ala al-ya'si min rauhillahi wal qunuti wa hina idzin yatahassarul 'abdu wa yankamishu wa rubbama yatamadda fil ma'siyati liquwwati ya'sihi. Dia kata takut yang dikeji pula, yang bukan dipuji, yang dicerca oleh agama, iaitu takut hingga membawa putus asa terhadap rahmat Allah Ta'ala. Allah takut, terlalu takut kepada Allah, yang membawa kepada putus asa, putus harap daripada rahmat Allah Ta'ala. Contohnya orang kata, aku ni jenis tak semayang, Allah Ta'ala tak ada harapan nak ampun aku ni. Masa muda-muda dulu dosa aku banyak sangat. Dosa kepada kedua ibu bapa, jiran tetangga, dosa kepada sahabat handai, dosa kepada manusia seluruhnya, dosa kepada binatang, macam-macam dosa yang aku buat masa zaman dulu-dulu. Rasa-rasanya, bila perasaan tu terlalu takut, rasa-rasanya Allah Ta'ala tak ada ampun dah dosa aku ini. Salah. Takut yang macam ni dikeji. Sebab dia kata, takut yang macam ini, yatamadi fil ma'siyati liquwati ya'sihi. Dia akan berterusan melakukan maksiat kerana putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Alang-alang buat dosa, alang-alang buat jahat, biarlah sampai ke tua, biarlah sampai ke mati. Kalau aku bertobat pun Allah Ta'ala bukan nak ampun, sebab aku dosa banyak. Yang ni kita takut, na'udzubillah min zalik. Takut sehingga membawa kepada maksud putus asa, putus rahmat daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran menyebut, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Inna rahmati. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada gangguan sikit. Okey. Minta maaf hadirin sekalian yang menyaksikan pengajian kita ni di rumah, ada sedikit gangguan. Rancangan tergendala sebentar. Okey, kita sambung. Saya ulang balik, mungkin ada yang terlepas pandang tadi kerana ada sikit gangguan. Takut terbahagi kepada dua. Ini dua. Maknanya yang takut yang pertama, takut terbahagi kepada tiga. Tadi kita jelas. Yang pertama tadi, takut kepada Allah Ta'ala membawa kepada kita melakukan benda yang wajib dan meninggalkan benda yang haram, itu dipuji. Yang kedua, yang seterusnya, takut sehingga kita putus asa dan putus harap kepada Allah Ta'ala. Yang tu dikeji. Yang seterusnya, bahagian yang kedua pula, al-khawf. An-naw'u tsaniyu, bahagian yang kedua takut ini, khawful ibadah. Takut di dalam melakukan ibadat, ay yakhafa ahadan, iaitu dia takut kepada seseorang. Yata'abbadu bi khawfihi. Dia ada perasaan takut, hasil daripada dia takut kepada seseorang, membawa kepada ketakutan itu, membawa kepada menyembah seseorang. Ataupun dia takut kepada makhluk, hasil daripada ketakutan itu dia menyembah makhluk yang selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kata, ay yakhafa ahadan yata'abbadu bil khawfi lahu fa hadza la yakunu illa lillah. Sembah selain pada Allah Ta'ala ni tak boleh. Sembah, beribadat hanyalah khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sarfuhu li ghairillahi ta'ala syirkun akbar. Dia kata memalingkan ibadah selain daripada Allah Ta'ala adalah merupakan syirik yang besar. Dia ada syirik yang kecil, iaitu seperti riak. Syirik yang besar ini maknanya terkeluar daripada Islam. Seseorang itu memalingkan daripada menyembah Allah, beribadat kepada Allah Ta'ala dengan dia menyembah makhluk yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah ini secara ringkas, secara kesimpulannya, mesti kepada Allah. Bahagian takut yang ketiga, an-naw'u tsalis, khawfus sirri, ka'an yakhafa sahibul qabri
awwaliyan ba'idan anhu la yu'athiru fihi. Dia kata takut secara tersembunyi, seperti takut seseorang itu kepada penghuni kubur, takut kepada apa dia? Orang yang duduk dalam kubur, takut kepada mayat, ataupun takut kepada wali, yang mana wali itu jauh daripada dia. Walakinnahu yakhafuhu makhafata sirri, makhafata sirrin. Maka takut itu takut yang tersembunyi. Fahadha aidan zakarahu ulama'u minasyirki. Ini juga yang disebut oleh ulama itu sebagai syirik. Kalau dia takut kepada kubur sehingga membawa kepada penyembahan kepada kubur, takut kepada wali sehingga dia beribadat kepada wali tersebut, ini juga adalah merupakan sebahagian daripada bentuk syirik. Jadi itu maknanya 3 pembahagian tentang takut. Sebahagian daripada ibadah lagi adalah raja. Apa makna raja kita sebut hari itu? Maknanya pengharapan supaya segala ibadat dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengharapan yang kedua, ibadah yang dibuat itu dikurniakan pahala, dan pengharapan supaya dia dapat masuk syurga kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Syurga ini suatu perkara yang sangat hebat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut syurga ini disebut di dalam hadis Nabi SAW, suatu perkara yang tak dapat difikir dengan pemikiran manusia, tak dapat digambarkan dengan penglihatan, dan juga digambarkan dengan pendengaran. Kita tengok Quran, memang kita boleh tengok nak gambaran yang sebenarnya macam mana. Kita dengar orang duk baca ayat Quran, kita sendiri baca ayat Quran, tetapi nak gambarkan syurga itu di sudut realiti dan hakikatnya tak mampu nak capai dia dengan pemikiran kita. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sesuatu yang tak dibayang, tak dapat dibayangkan oleh mata kita. Kalau di atas dunia kita pernah melihat sesuatu suasana yang indah, pernah tengok benda-benda yang menarik, pernah dengar sesuatu benda yang menarik, yang indah, pernah makan sesuatu benda yang lazat. Tetapi syurga ini sangat-sangat berbeza dengan nikmat dunia. Bahkan nikmat di atas dunia ni sangat kecil nak dibandingkan dengan nikmat akhirat. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada ulama-ulama, khususnya ayat yang saya akan baca ini, iaitu ulama-ulama Yahudi yang menjualkan agama Allah Subhanahu wa taala ini dengan harta benda yang sedikit, dengan imbuhan yang kecil. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Janganlah kamu menjual ayat-ayatku, agama aku, dengan harta benda yang sedikit. Sedikit apa? Ulama kata banyak. Orang-orang Yahudi ini mendapat imbuhan, mendapat wang ringgit, harta benda, kekayaan daripada musyrikin Mekah. Upah ulama Yahudi ini untuk menyesatkan orang banyak. Walaupun banyak, maksud Allah Subhanahu wa taala di sini nak dibandingkan dengan nikmat akhirat, maka nikmat akhirat lebih besar, lebih banyak. Nikmat akhirat itu lebih lazat. Sebab itu Allah Taala sebut di dalam ayat yang lain, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Berilah kabar gembira kepada orang yang beriman dan juga orang yang beramal soleh. Annalahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka itu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bukan sahaja syurga ini di dalamnya ada makanan, minuman, tempat tinggal yang cantik, tetapi suatu gambaran yang sangat hebat, ada sungai-sungai di bawahnya. Disebut di dalam ayat yang lain pula ada sungai madu, sungai araknya, lepas tu sungai susu. Kalau nak minum susu, nak minum banyak mana? Nak minum madu ni, kalau madu pun sekilo dah RM200. Baru-baru ni saya beli madu, sebagai maklumat kepada hadirin yang duk ngaji di rumah. 1 kilo RM200 madu kelulut. Dikatakan, wallahu alam, madu kelulut ni lebih hebat daripada madu lebah. Nak dapat sebotol pun sekilo RM200. Di syurga besok nak minum berapa banyak botol, berapa jak, berapa tempayan boleh minum. Maknanya nikmat yang lebih hebat daripada nikmat yang diperolehi di atas dunia. Jadi maknanya apa dia? Suatu gambaran yang sangat hebat. Jadi yang termaksud yang apa dia tadi, yang dimaksudkan dengan rajak ni mengharapkan pahala, mengharapkan syurga dan nikmat-nikmat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga. Maka rajak ini juga suatu perasaan mengharap kepada Allah, sesuatu anugerah Allah, adalah merupakan sebahagian daripada bentuk ibadat kepada Allah. Dalilnya firman Allah Taala,
faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan berlaku pertemuan dengan Tuhannya. Mengharapkan di sini, manusia yang beriman yang penuh yakin pasti bertemu dengan Allah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, iaitu orang-orang yang zon pasti bertemu dengan Tuhan mereka. Zon di sini yang disebut dalam Al-Quran bukan dengan makna berat sangkaan. Alladzina yadhunnuna, iaitu orang-orang yang yakin akan berlaku, pasti berlaku pertemuan dengan Allah. Bila dia yakin dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah persiapan yang perlu dia siapkan sebelum dia mati? Maknanya kita melakukan ibadat kepada Allah, meningkatkan amal bakti kita kepada Allah Ta'ala, mengurangkan dosa kita kepada Allah, sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala, sebab dia yakin bertemu dengan Allah. Macam kita nak keluar dari rumah kan, kita yakin ada buat sekatan jalan raya. Banyaklah sekarang ni kan, bila datangnya perintah arahan supaya berada di rumah, tidak keluar, perintah apa dia, larangan pergerakan ini supaya duduk di rumah, dan banyak polis duk buat sekatan. Kita yakin setiap penjuru, setiap tempat, di berbagai-bagai tempat dan kawasan ni ada polis buat sekatan. Kita yakin jumpa dengan polis. Sudah tentu kalau orang naik motor pakai topi keledar, dia bawa lesen dia. Orang bawa kereta ni dia kena pakai tali pinggang keledar. Sebab apa? Dia yakin di depan tu ada buat sekatan jalan raya. Polis akan tanya dia. Maknanya dia bersiap sebelum dia bertemu. Saya nak ini satu iklan nak cerita kan. Bukan bila kita jumpa polis tu baru kita nak bersiap. Macam saya pernah berlaku, banyak kali lah berlaku, terlupa nak pakai tali pinggang keledar. Bila nampak polis dia terdekat tu, baru kelang kabut nak tarik. Jadi masa tu nak tarik pun dia tak akan teruk dah tali tu, dia akan lekat. Polis tengok kita senyum je. Ini suatu muhasabah yang perlu kita lakukan. Sebab apa? Tak bersiap sebelum kita keluar. Itu takut kepada dunia, takut kepada polis. Tak takut kepada polis pun, tak syirik pun. Tetapi takut sebab kita akan didenda, akan dikenakan tindakan. Ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala diperlukan kepada persiapan yang lebih rapi, yang lebih lengkap sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kematian. Sebab itu Sayyidina Umar pernah menyebut, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Muhasabahlah, hisablah, ceklah diri kamu sebelum kamu dimuhasabah, dicek oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita meninggal dunia, kita cek kita punya ibadat. Faman kana yarju liqa'a rabbih, dan barang siapa yang mengharapkan berlaku pertemuan dengan Tuhannya, kalau dia yakin berlaku pertemuan dengan Allah, apa perlu yang tindakan usaha yang dilakukan? Falyamal amalan salihah. Hendaklah dia melakukan amalan-amalan yang baik. Apa dia amalan yang baik? Amalan, sesuatu amalan, perbuatan yang dapat menghasilkan pahala, sesuatu perbuatan yang dapat mentakarubkan diri kepada Allah Ta'ala, sesuatu perbuatan yang Allah Ta'ala sayang. Itu dipanggil perbuatan ataupun ibadah yang baik. Dalam waktu yang sama, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Bila buat ibadat, dalam peribadatan tersebut, jangan ada sebarang syirik. Sebab orang kafir Mekah, tidak ada masalah bagi mereka nak sembah Allah Ta'ala. Tetapi selepas sembah Allah Ta'ala, dia boleh sembah tokong. Maknanya dalam ibadah tu ada syirik. Macam zaman kita sekarang yang orang mungkin tak berapa nak perasan, boleh berlaku syirik ini, kita minta sesuatu, kita mengharapkan sesuatu, pertolongan daripada makhluk. Dulu dekat banyaklah kita tengok dalam Sari 2 ni kan. Bila nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, disertakan dalam doa tersebut ada nama-nama tok guru, nama-nama wali, nama-nama syekh. Semoga suatu musibah kemudaratan itu dielakkan bila dikaitkan nama individu, wali, tok guru, habib dan sebagainya. Ini boleh membawa kepada syirik. Sebab itu dia kata dalam ibadah, doa sebahagian daripada ibadah, jangan disertakan nama-nama tersebut. Kalau nak sertakan, bukan nama manusia, nama makhluk di dalam doa, tetapi sertakan dengan asma'ul husna. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu nama yang indah-indah, cantik-cantik, elok-elok. Jadi kalau nak berdoa, sertakan nama Allah Subhanahu wa taala al-asma'ul husna. Nama Allah Taala yang 99 itu di dalam doa kita. Apatah lagi di dalam asma'ul husna itu dia ada asma'ul a'zam.
nama-nama yang agung. Sebahagian ulama sebut apa dia? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, aku berdoa kepadamu wahai Allah. Masukkan nama Allah Taala. Jadi masukkan nama Allah Taala memang dituntut. Bukan kita masukkan nama-nama manusia. Disertakan di dalam doa kita. Okey, yang kedua, yang seterusnya ini sebahagian daripada ibadah adalah raja, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna raja? Ar-raja'u tama'al insanu fi amri qaribil manal. Dia kata pengharapan manusia, dia suka ataupun dia tamak untuk mencapai sesuatu yang dituntut. Itu makna raja. Dia mengharapkan tercapainya sesuatu yang dituntut. Wa qad yakunu fi ba'idil manal. Kadang-kadang benda tu jauh, kadang-kadang dekat benda yang dicita-citakan itu. Tanzilan lahu manzilatal qaribi. Kadang-kadang benda yang diharapkan itu maknanya cepat, jauh akan memperolehi, kadang-kadang dekat. Kadang-kadang dekat. Jadi harap itu maknanya kalau yang dekat, apa dia? Sesuatu doa kita untuk dikabulkan di atas dunia. Kita mengharapkan doa kita dikabulkan di atas dunia. Itu dekat. Supaya Allah Ta'ala murahkan rezeki, panjangkan umur kita, jauhkan daripada wabak, penyakit dan sebagainya. Maknanya pengharapan supaya sesuatu yang dituntut itu berlaku dengan cepat. Kadang-kadang sesuatu pengharapan itu rajak, kita mengharapkan itu sesuatu pengharapan berlaku di akhirat. Maka kita minta dijauhkan daripada neraka, dimasukkan di dalam syurga. Itu maknanya raja, mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Mengurniakan sesuatu permohonan dan permintaan kita. Yang seterusnya, ibadah yang ketiga di sini adalah tawakul. Maknanya penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Quran dalilnya, dalil perintah ataupun arahan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya penyerahan diri kita bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyerahan bulat kepada Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya wa 'alallahi falyatawakkalu wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala lah hendaklah kamu bertawakal sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah. Ayat yang kedua tadi surah Al-Maidah ayat yang ke-23. Ayat yang kedua, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, memadailah Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Serah diri kepada Allah Taala padanlah, tak perlu kepada bantuan-bantuan, pertolongan-pertolongan yang lain. Maknanya memadai Allah Subhanahu wa taala yang menolong kita. Jadi para ulama menghuraikan apa makna tawakkul. At-tawakkulu 'ala syai'in al-i'timadu 'alaih. Maknanya tawakal sesuatu itu kepada sesuatu, maknanya kita berpegang kepadanya, kita yakin kepadanya, yakin kepadanya Allah yang mendatangkan, memperkenankan setiap permohonan kita, yang dapat membantu melindungi kita segala musibah-musibah yang berlaku kepada kita. At-tawakkulu 'ala Allah Ta'ala, bertawakal kepada Allah Ta'ala tu apa dia? Al-i'timad, iaitu dia berpegang 'ala Allah Ta'ala, atas Allah Subhanahu wa taala itu kifayatan wa hasban fi jilbil manafi' wa daf'il mudar. Dia kata kita yakin berpegang kepada Allah Taala itu memadai Allah Taala itu mendatangkan kebaikan kepada kita, dan memadai Allah Subhanahu wa taala itu menolak kemudaratan kepada kita. Maknanya tawakal kepada Allah Taala ni yakin Allah Taala mendatangkan sesuatu manfaat kepada kita, dan yakin Allah Ta'ala sahaja yang menolak mudarat. Wahuwa min tamamil imani wa alamatih liquwatihi ta'ala. Ini adalah merupakan sebahagian tanda kekuatan kesempurnaan iman dan alamat-alamat beriman. Alamat, sebahagian daripada alamat orang yang beriman. Di antara tanda sempurnanya iman, penyerahan bulat kepada Allah. Kita muhasabah, kita cek diri kita. Kita ni bulat tak penyerahan kepada Allah Ta'ala? Ataupun ada lagi mengharapkan sesuatu, makhluk, manusia dan sebagainya yang boleh membantu kita, yang boleh menolong kita. Di sudut hakikat,
Bukan di sudut zahir. Macam kita minta tolong kepada orang, ambil sesuatu benda, itu di sudut zahir. Di sudut hakikatnya, siapakah yang boleh memberi bantuan kepada kita, menolak sesuatu kemudaratan kepada kita. Dia kata, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah kamu bertawakal sekiranya kamu benar-benar beriman. Wa idza sadaqal 'abdu fi i'timadihi. Bila benarlah oleh seseorang hamba pada pegangannya Allah taala, iaitu pegangan terhadap Allah, kafahullahu taala ma ahammahu. Maknanya membadailah bagi Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan segala kesulitan kepada dia. Kalau betul-betul surah pada Allah Ta'ala, cukuplah Allah Ta'ala, padanlah, memadailah Allah Ta'ala yang dapat menyelesaikan segala kesulitan, kerunsingan, sesuatu perkara yang mendatangkan musibah kepada dia, hilang, selesai. Kalau betul-betul bersurah kepada Allah Ta'ala. Sebab dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, memadailah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai pembantunya. Ayyika fihi. Cukuplah Allah Ta'ala. Summa tama'annat mutawakilu. Hati dia akan tenang bila dia rasa Allah Ta'ala sahaja yang dapat memberi bantuan kepada dia. Dan Allah Ta'ala sebut di dalam ayat yang lain, innallaha balighu amrih. Dan Allah Ta'ala tetap akan menyempurnakan kehendaknya. Sebahagian daripada kehendak Allah Ta'ala apa dia? Memberi pertolongan, bantuan kepada orang yang berdoa kepada Allah dan orang-orang yang berada di dalam kesulitan kepada Allah. Orang-orang yang berada di dalam keadaan kesulitan, di dalam berhadapan dengan berbagai-bagai ujian. Jadi maknanya, kita tawakal kepada Allah Ta'ala ni, memadai, cukup Allah Ta'ala yang membantu kita. Ini adalah merupakan sebahagian daripada kesempurnaan iman yang ada kepada diri seseorang. Jadi iman kita kena sempurna. Dengan beberapa ciri yang disebutkan tadi. Wallahu alam. Untuk bacaan kitab Usulul Salasah setakat itu dulu. Kita sambung perbincangan kita tentang masalah fiqh. Dan sedikit sambungan pada pelajaran kita yang lalu di dalam perkara khilaf. Ada bab yang tidak khilaf di perkara yang membatalkan air sembahyang ini. Ada bab yang sepakat para ulama. Seperti apa dia? Sepakat. Keluar sesuatu daripada kubur dan dubur batal. Sama ada buang air kecil, buang air besar, batal air sembahyang. Dan juga kentut. Kentut juga batal air sembahyang dalam semua mazhab. Kerana berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih. Sama ada durat atau fusa'un. Sama ada kentut yang berbunyi ataupun kentut yang tetap berbunyi, batal air sembahyang. Jadi itu maknanya suatu perkara yang berlaku sepakat daripada kalangan ulama'. Cuma di antara perkara yang khilaf lagi, bila orang tak ada sembahyang ini, sama ada dia berhadas kecil ataupun dia berada di dalam keadaan hadas besar, dia nak pegang Al-Quran dan nak baca ayat Al-Quran. Ini juga khilaf ulama'. Sebahagian ulama' kata tak boleh nak sentuh Al-Quran, tak boleh nak sentuh Al-Quran di dalam keadaan dia berhadas kecil. Dan tak boleh nak baca Al-Quran kalau dia berhadas besar. Okey, wa mimma aujabu wudu'a lahu mashul mashafi. Sebahagian daripada pendapat ulama' kata golongan yang mewajibkan menyentuh Al-Quran ini kena ada wuduk. Wa qad ruwiya hadza an Ibni Umar. Diriwayatkan perkara ini daripada Ibnu Umar wal Hasan wa Ata'in wa Tawus wa huwa qaulu Malikin. Hasan, Tawus, Ata' dan juga pendapat Imam Malik wa Syafi'i wa Abi Hanifah wa Ahmad. Abu Hanifah dan juga Ahmad wa jumhur ulama kata nak sentuh Al-Quran kena ada air sembahyang. Itu pendapat yang pertama. Nak sentuh ayat Quran mesti kena ada air sembahyang. Qala Daud wa ahlu zahiri. Berkata Daud dan juga ahli zahir. Ahlu zahir ini siapa dia? Adalah golongan yang berpegang kepada zahir hadis, zahir ayat Quran dan juga zahir hadis. Tanpa huraian ataupun tanpa takwilan. Sebahagian daripada mazhab ini, selain daripada mazhab yang empat, disebut panggil ahlu zahir. Golongan yang berpegang kepada zahir hadis dan zahir Quran tanpa huraian. Perkara ini dibenarkan di dalam agama. Sebab itu dia ada takwilan, dia ada pegang secara zahir. Tak boleh kita mengatakan orang yang berpegang kepada zahir ayat ini salah. Sebab dalam mazhab pun dia panggil ada mazhab ahlu zahir.
Di antara dalil yang dipegang oleh ulama berpegang kepada zahir ayat ini boleh dan juga zahir ayat Quran ini boleh, sama ada yang berkaitan dengan hukum fiqh ataupun berkaitan dengan ayat mutasyabihat. Sama ada berkaitan dengan isu fiqh ataupun berkaitan dengan isu ayat mutasyabihat, boleh berpegang dengan cara zahir. Di antara dalil yang dipegang oleh ulama iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la tusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraizah. Janganlah kamu sembahyang asar melainkan di suatu tempat yang disebut dikenali dengan perkampungan Bani Quraizah. Rasulullah setelah selesai terlibat di dalam suatu peperangan, jadi malaikat datangkan perintah supaya pergi selesaikan suatu masalah yang berlaku di perkampungan Bani Quraizah. Sebelum Rasulullah sampai, Rasulullah utus para sahabat pergi. Rasulullah kata jangan sembahyang asar, pergi itu sebelum asar, melainkan sampai di perkampungan Bani Quraizah. Sebahagian sahabat sebelum sampai di perkampungan Bani Quraizah tengok matahari waktu asar dah nak habis. Lalu sebahagian mereka sembahyang di pertengahan jalan. Sebab apa? Maksud hadis itu mereka kata bukan Rasulullah kata mesti sembahyang di sana, tetapi nak suruh cepat. Kalau cepat sempatlah sembahyang di sana. Sebahagian sahabat yang lain berpegang secara zahir hadis. Bagaimana maksud berpegang kepada zahir hadis? Rasulullah kata sembahyang di kampung Bani Quraizah, kena sembahyang di sana. Tak boleh takwil, tak boleh buat andaian. Sebahagian mereka pergi sembahyang di sana sungguh walaupun dah habis waktu. Bila balik bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pakat-pakat mengadu kepada Rasulullah. Yang mana satu betul? Yang berpegang secara takwil betul ke ataupun berpegang secara zahir ayat tanpa takwil? Lalu Rasulullah kata kullu ahadin ala ijtihadihi. Setiap orang berdasarkan kepada ijtihad. Daripada pengiktirafan, pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh berpegang kepada zahir hadis, ulama kata boleh. Ini ada dalam kalangan masyarakat duk jaja cerita, sebar maklumat, tak boleh pegang kepada zahir ayat, tak boleh pegang kepada zahir ayat, tak boleh pegang kepada zahir ayat, dia tak mengaji hadis. Pertamanya dia tak faham, dia tak mengaji hadis, dia tak faham hadis, dia tak faham usul fiqh. Kerana dalam perbahasan selain daripada perbahasan dalam pengajian hadis, ada juga perbahasan dalam kitab usul-usul fiqh boleh berpegang secara zahir. Boleh berpegang secara zahir. Kita tengok di sini sebahagian ulama dia kata ahlu zahir. Yubahul masuhu, maknanya harus sentuh Al-Quran walaupun tidak ada wudu. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba fi kitabihi ila al-Qaisar ayatan min al-Quran fi risalatin ilaihi. Kerana golongan ahlu zahir kata, hujah mereka kata boleh sentuh Al-Quran tanpa wuduk ini, golongan zahir kata apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menulis kitab kepada Raja Kaisar ayat-ayat Quran. Di dalam risalahnya, di dalam surat Rasulullah tu masuk ayat Quran. Jadi Raja Kaisar ni kafir, disentuh ayat Quran. Jadi orang kafir itu tidak ada wuduk. Maka dia kata ini dalilnya. Kalau tidak Rasulullah tak akan tulis ayat Quran. Ayat Quran itu pula akan disentuh oleh orang kafir pula. Bukan sahaja orang tak ada sembahyang, orang kafir lagi. Dia kata boleh. Wa huwa ya'lamu annahu sayumassu hadhihi risalah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia pun tahu bahawa risalah surat yang dihantar kepada Raja Kaisar itu akan disentuh. Akan dipegang, akan disentuh. Ini hujah bagi golongan zahir. Okey. Golongan yang mengatakan nak sentuh ayat Quran itu kena ada ismayang, apa pula dalil yang mereka ambil? Apakah hujah yang mereka pegang? Wastadallal jumhuru, telah berdalilkan oleh jumhur ulama yang kata nak sentuh ayat Quran ni mesti kena ada ismayang, biqaulihi ta'ala, iaitu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun, tidak akan menyentuh akannya Quran melainkan golongan yang disucikan. Golongan yang disucikan. Cuma ulama-ulama bahas pula, golongan yang disucikan tu adakah manusia? Semua ulama kata golongan yang disucikan itu adalah malaikat. Malaikat disucikan, dibersihkan oleh Allah Ta'ala daripada dosa.
Ammal ayatu fa fil istidlal biha dha'fun. Adapun dalil ni ulama kata ayat ini dijadikan dalil tidak boleh menyentuh ayat Quran melainkan siapa sebut ni? Banyaklah ulama tafsir, di antaranya Dr. Yusuf Qaradawi di dalam kitabnya Fiqhul Taharah. Dia kata dalil ni tak kuat. Sebab apa kita tengok tak kuat? Sebab apa dia kata tak kuat? La yamassuhu yuhtamal an ya'uda 'ala al-Qur'anil Karimi. Boleh jadi jangan menyentuh akannya Quran. Quran mana? Boleh jadi Quranul Karim atau 'alal kitabil maknun, ataupun kitab yang tersimpan di sisi Allah Taala, iaitu di Lauh Mahfuz. Quran mana? Hak kata jangan menyentuh, tidak menyentuh akannya melainkan golongan yang disucikan. Tidak menyentuh akannya, di situ dhamir tu kembali kepada mana? Sama ada Quran yang ada di tangan orang Islam sekarang ataupun Quran yang berada di sisi Allah, di Lauh Mahfuz. Yang ni di sini berlaku persisihan pendapat daripada kalangan ulama. Wa fi qauli ta'ala innahu laqur'anun karim. Kalau ayat ini dikata adalah Quran yang mulia, fi kitabim maknun, kitab yang tersusun di sisi Allah, yang berada di sisi Allah, iaitu di Lauh Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun, tidak menyentuh akannya melainkan golongan yang disucikan oleh, iaitu malaikat saja boleh sentuh. Yang dimaksudkan sebenar dengan ayat ini adalah Quran yang berada di sisi Allah. Yang kedua, mutahharun adalah isim maf'ul. Tahhara yutahhiru tathiran, mutahhirun mutahharun. Kalau mutahhirun maknanya betul lah tidak menyentuh akannya melainkan orang yang suci, iaitu manusia. Tetapi mutahharun ini adalah isim maf'ul, bukan isim fa'il. Mutahharun, mutahharani, mutahharuna. Golongan-golongan yang disucikan di sini adalah golongan yang disucikan oleh Allah Ta'ala. Siapa dia? Malaikat. Sebab la ya'suna Allah wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka sekali-kali tidak derhaka kepada Allah, maknanya mereka tak ada dosa, malaikat ini. Kan ada hadis yang viral, barang siapa yang baca selawat-selawat yang tertentu, malaikat letih nak tulis dia punya pahala. Ini maudhu' palsu riwayat ini. Mana boleh malaikat letih nak tulis pahala? Malaikat ni dia akan buat apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Sampai kiamat, apa arahan Allah Ta'ala tu dia akan berterusan buat. Tak boleh kita anggap malaikat ni letih dan malaikat ini penat. Maka ayat ni kalau nak dijadikan dalil, jadi ulama yang menolak dia kata tak kena. Sebab apa? Sebab ayat ini menceritakan malaikat. Wa makna nausi. Dia kata makna nafs ayat ini katakan tadi la yamassuhu illal mutahharun, itu annal qur'ana qad sanahu Allah fi kitabin maknunin wa mahfuzin indahu. Kitab itu dipelihara oleh Allah Ta'ala dijaga oleh Allah Ta'ala di sisinya. La yamassuhu wa la yaslu ilahi illal malaikatul al-mutahharuna al-muqarrabuna. Tidak menyentuh akan kitab yang berada di sisinya itu melainkan malaikat yang dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Fala yaslu ilahi syayatin, yang dimaksudkan di situ tidak menyentuh akannya syaitan-syaitan. Sebab orang-orang musyrikin, sempena turunnya ayat ini, orang-orang musyrikin menganggap syaitan itu adalah merupakan perantaraan daripada Allah. Syaitan ambil Quran di sisi Allah Ta'ala bawa kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah Ta'ala nak menafikan bahawa yang perantaraan Allah yang bawa kitab Al-Quran itu bukannya syaitan, tetapi adalah malaikat, iaitu satu golongan yang disucikan, yang dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala turun ayat ini, وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِعُونَ. Tidaklah harus sepatutnya bagi mereka, وَمَا يَسْتَطِعُونَ, dan mereka tak mampu nak sentuh Al-Quran. Siapa dia? Syaitan tak mampu nak sentuh Al-Quran. Ayat ini berkaitan dengan syaitan menyentuh Al-Quran. Allah Ta'ala kata tak boleh. Innahum anis sam'i la ma'zulun, dan mereka pun tak boleh nak dengar syaitan ini daripada ayat Quran yang berada di Lauh Mahfuz. Terhalang. Malaikat halang akan pendengaran syaitan. Maka ayat ini tak kena mengena. Tentang dalil tak boleh sentuh ayat Quran melainkan kena ada sembahyang. Banyak lagi perbahasan-perbahasan yang disebut oleh ulama, dalil-dalil pro kontranya. Cuma saya nak sebut di sini, maka dia khilaf ulama menyentuh Al-Quran kena adik sembahyang ke tak kena adik sembahyang. Adik sembahyang ke tak kena adik sembahyang ni khilaf ulama. Cuma bagi kita yang
cuti-cuti duduk di rumah ni, kena rajin-rajin baca Al-Quran. Kena rajin-rajin baca Al-Quran. Inilah peluang yang Allah Ta'ala buka kepada kita ini. Jarang-jarang sentuh Quran, jarang-jarang baca Quran ni, kita baca Quran. Jadi ambil sembahyang lebih baik. Tapi kalau orang jenis asyik ambil sembahyang batal, ambil sembahyang kentut, peganglah Quran. Sebab pegang pandangan yang kedua yang kata boleh, tidak berdosa, tidak salah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.